cahaya, oh indahnya di pagi hari membawa sinar limpahan seni. Ataupun tarik ke depan sikit sini. Bukan buku. Bukunya, buku saya sini. Lagi. Sini, sini. Bukan. Lagi. Sana ni. Okey dah. Macam sikit-sikit. Ke bawah sikit. Okey dah. Usia jodoh dan juga rezeki, usaha janganlah menyerah. Yakini meski tanpa undang, bangkitlah jiwa, binalah impian, berani berubah, cinta harapan. Jitukan usaha, pulangkan kemauan, ayo bersama jiwai auramu. Bangkitlah jiwa, binalah impian, berani berubah, cinta harapan. Jitukan usaha, pulangkan kemauan, ayo bersama jiwai auramu. Ayo bersama jiwai auramu. Ayo bersama jiwai auramu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat JM di Facebook. Okey, di TikTok, di IG. Okey, siapa yang memberi salam tu? Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam Jumaat. Okey, buat JM tak nampak sangat. Suria ke apa? Allah, kecil sangat kan? Okey, boleh ambil tisu satu tak? Ada tisu? Okey. Alright. So, okey, terima kasih kepada semua yang bersama dengan JM di IG, di TikTok dan juga di Facebook. Okey. Facebook ni JM ada kita ada Roha daripada Singapura, kita ada Kak Ayah daripada Sabah, Kak Ayah Nasri, kita ada Khalijah, kita ada Kim Kimi, kita ada Nurul Hasnida, kita ada Rasila, Mak Rasila, kita ada Kak Ijan daripada Sabah. Okey, so kita ramai lagi ni yang kita ada hari ni. Masya Allah. Okey, salam Jumaat. Kita ada Cik Na, waalaikumsalam. Kita ada Sarah Lee, waalaikumsalam Noli. Okey, kita ada Yusniza, waalaikumsalam. Okey, Kak Ita. Okey. Ramai lagi. Kita ada Syafatin, Maswida, Zia. Okey. Kandaku Maznah, Nur Syikin.
Okey, Nurul Yasmin, Maslina. Okey, terima kasih. Okey, so selamat pagi. Salam Jumaat kepada anda semua. JM doakan semoga kita semua dalam rahmat serta dakapan kasih sayang Allah, ya, sentiasa Allah memandang kita, apa yang kita usahakan pada hari ini, insya-Allah. Ya, kita semua dalam pandangan yang baik-baik. Alhamdulillah. Okey, Waalaikumsalam. Hai, Feti. Okey, terima kasih. Ya, betul, JM dah lost banyak sangat. Lost banyak sangat kg. Sekarang pun berat berat dah mencecah. Ya Allah, dekat 53 tahun, 53 kilo. Masa ni berat 53 kilo ni berat anak pertama lah dulu. Masa tu beranak anak pertama, dapat anak pertama, beratnya lah 53. Sekarang berat 53, banyak sangat loss, banyak sangat hilang berat badan. Okey. Right. So alhamdulillah, syukur kepada Allah yang mana kita diizinkan sekali lagi hari ini dengan tajuknya yang sangat-sangat selalu JM katakan, ya Allah, doalah bersungguh-sungguh, doa kena bersungguh-sungguh, doa kena lakukan bersungguh-sungguh, ya. Okey, okey, hai Umi. Okey, di IG. Okey, doa kena bersungguh-sungguh, doa tak boleh santai-santai je, doa tak boleh simple-simple je, doa tak boleh cepat-cepat je, Okey, hari ni JM nak kupaskan tentang doa boleh mengubah nasib seseorang, Okey, so alhamdulillah. Okey, bantu JM untuk sharekan lagi video ini supaya lebih ramai lagi yang bersama-sama dengan JM, okey, yang bersama-sama dengan JM. Minta tolong sharekan. Kita tak tahu kan, mungkin mana yang mungkin hari ni kita rasa ilmu ni ilmu ni bukan untuk kita, kan, kita rasa ilmu ni bukan untuk kita, alah setakat nak doa-doa je lah kan, bukan untuk kita. Kita tak tahu sama ada bila kita tekan button share, ada orang lain yang memang perlukan, memang nak tahu macam mana nak cara doa yang betul, macam mana nak berdoa dengan Allah, macam mana nak dapatkan kesungguhan ataupun nak dapat feeling doa tu bagaimana. Perlu kita tak tahu kan, yang selalu JM katakan, JM tak tahu ayat mana yang boleh yang Allah jentik, yang mereka dengar, yang Allah jentik hatinya untuk mereka bangkit dan merubah untuk dirinya sendiri. Kita tak tahu. Jadi JM hanya penyampai, JM bukan siapa-siapa, JM bukan profesor, JM bukan doktor, JM bukan cikgu, JM bukan ustazah, tapi JM hanyalah penyampai. JM hanyalah seorang penyampai melalui pengalaman JM, melalui apa yang JM lalui. Okey, JM cuba kongsikan kepada anda semua, insya-Allah, Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih kepada yang share video JM. JM juga akan mengumumkan pemenang RM50 untuk semalam di Facebook. JM minta maaf kepada sahabat-sahabat TikTok, semalam TikTok dan juga IG, semalam JM tak dapat bersama-sama dengan you all sebab JM ada masalah di page Facebook. Jadi JM kena buat personal di Facebook. Jadi JM tak bersiaran semalam. Tajuknya semalam adalah tajuknya semalam, kenapa perlu menghargai diri dan orang sekeliling. So insya-Allah anda yang tak dapat bersama dengan JM semalam di TikTok dan juga di IG, anda juga boleh tengok dekat YouTube, insya-Allah. Tim JM dah cuba masukkan di YouTube. Jadi anda boleh tengok balik. Sama jugalah kepada anda yang di Facebook, yang mana semalam JM tidak bersiaran di page Aura Rezeki Malaysia sebab ada masalah teknikal, jadi so JM bersiaran di Facebook personal JM sendiri semalam. Bagi anda yang baru bersama dengan JM, okey, JM ada Facebook personal, boleh add JM Miss Wan, di personal Facebook JM. Masih lagi ada ruang. JM tak ada pun ramai follower sangat, kawan pun masih lagi boleh diisi, ruangan 5,000 tu pun masih lagi banyak kosong. Boleh add JM, boleh add JM.
Okey, terlebih dahulu JM nak kenalkan diri JM dulu seperti biasa, mungkin ada di antara anda yang baru mengenali, yang baru nak kenal dengan JM. Siapa perempuan ni? Bercakap tak habis kan? Hari-hari bercakap. Jam 11 je ada muka dia, jam 11 je ada muka dia kan? Siapa perempuan ni? Okey, izinkan JM perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah JM Miswan. Boleh je panggilan manja saya JM. JM stand for apa tu? Alahai, tak adalah. JM panggilan manja je, nama JM. Okey, JM berasal daripada Banting, Selangor. Okey, sudah berkahwin, anak 3, berumur 44 tahun masuk 45 tahun. Okey, 14 anak bongsu daripada 14 orang adik-beradik. Okey, ramai family JM ramai, 14 orang. So alhamdulillah, syukur memang meriah. Kalau buat kenduri tu tak payahlah nak panggil siapa-siapa. Adik-beradik sendiri, anak saudara. Kalau satu ibu ada 5 orang, 4 orang anak, korang bayangkanlah kalau 14 orang dikumpulkan, memang ramai sangatlah. Ya Allah, syukur alhamdulillah rezeki Allah bagi melalui melalui rezeki adik-beradik Okey, dan JM adalah pengasas bagi produk Aura Rezeki, iaitu produk yang berasaskan garam bukit. Okey, JM mengasaskan produk garam bukit ini sudah masuk tahun yang ke-7. Alhamdulillah, syukur. Okey, pengalaman dalam bisnes tak lama, serius dalam bisnes, jatuh bangun tersungkur, panjat lagi kan, jatuh lagi, kedebuk lagi, jatuh lagi, macam-macam. Baru 18 tahun serius dalam bidang perniagaan. So alhamdulillah. Jadi 18 tahun bukan tiket untuk JM hebat, bukan tiket untuk merasa diri kita hebat, bukan tiket untuk merasa yang kita ni semua betul, banyak ilmu, yang kita ni semua tu lah, yang betul-betul tu semua kita lah, bukan tiket untuk tu. 18 tahun, walaupun 18 tahun dalam dunia perniagaan, masih lagi belajar, masih lagi mencari, masih lagi memperbetulkan apa yang tidak betulnya. Kita bukan nak jadi yang nombor 1, kita bukan nak jadi yang perfect, kita nak jadi yang terbaik untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Okey, alhamdulillah, syukur. Bagaimana JM mengasaskan produk berasaskan garam bukit pada peringkat awal, JM juga diuji. Diuji. Hidup ni adalah ujian, sahabat-sahabat. Berapa tahun, berapa lamalah kita hidup, itulah ujiannya. Prosesnya, proses demi prosesnya. Okey, jadi itulah ujiannya. Jadi tak nak kita kena lalui. Bilalah Allah tak uji kita ni, sampailah kita habis nanti diambil oleh Allah, itulah yang tidak diujinya. Selagi kita hidup, selagi itulah Allah menguji kita. Okey, menguji. Kenapa Allah menguji? Kerana Allah hendak meningkatkan level rasa kepada kita. Kenapa Allah uji kita? Sebab Allah nak meningkatkan level kematangan untuk diri kita. Kenapa Allah menguji kita? Kerana Allah ingin meningkatkan kesabaran dan juga ingin meningkatkan kesyukuran dalam diri kita. Jadi bergembiralah anda dengan ujian-ujian Allah, kerana dalam ujian itu ada kasih sayang Allah bersama untuk kita, insya-Allah. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang share video JM ni. Syukur ya Allah, terima kasih sangat-sangat. Terima kasih kerana bersama dengan JM hari ini. Ramai sangat yang bersama dengan JM hari ini. Okey, right. Okey, sebelum JM nak teruskan, JM boleh tak kita sama-sama, sama-sama. Pertama, kita nak mendapat keberkatan apa yang kita buat ni, dan kita juga nak ambil barokahnya, hari Jumaat yang indah ini. Dan
JM juga kita juga mendoakan kepada mereka-mereka semua yang dalam ujian, yang diuji Allah dengan penyakit COVID, mungkin ada di antaranya yang resah, gelisah, bimbang, banyak hutang, hilang pekerjaan, dan macam-macam lagi lah masalah. Semoga Allah memberikan jalan penyelesaian sehabis baik, sehabis mudah untuk mereka yang dalam ujian, yang diberi ujian-ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka-mereka semua tadi. Okey, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah angkat dan makbulkan doa kita tadi, insya-Allah. Okey, cerita tentang doa pagi ni, cerita tentang doa pagi ni. JM sangat-sangat serius untuk mengupaskan tentang tajuk yang mana doa boleh mengubah nasib seseorang. Pada tahun 2014 JM diuji dengan kejatuhan bisnes. Sebut pasal bisnes, tak banyak sikit pasti ada hutang. Sebut pasal bisnes, tak banyak sikit mesti cabaran-cabaran yang perlu kita lalui. Itu yang berlaku pada JM ketika itu, tahun 2014. Diuji dengan banyak hutang, terpaksa tutup perniagaan, terpaksa berhentikan staff, dan JM duduk di rumah dengan keadaan yang murung, dengan keadaan yang bertanya-tanya, kenapa Allah menguji aku sedemikian? Aku tak cukup baik ke? Sedangkan aku orang yang bersolat, tak pernah tinggal solat. Adakah aku tak cukup baik lagi ke? Aku orang yang baik, suka tolong orang, suka sedekah juga, bagi makan orang dan sebagainya. Tak cukup baik lagi ke aku? Seolah-olah kan ketika itu JM menyalahkan Allah ketika itu, tahun 2014. Allah menguji JM. So ketika itu, bila berada di rumah, dengan keadaan yang risau, yang murung, yang tak tahu nak cakap macam mana, ketika itu seisi rumah pun, walaupun ketika itu, yelah, masa tu memang ada suami masa tu, tapi suami pun tak faham dengan keadaan ujian Allah ni, dan hanya menyalahkan kita. Dikatanya kita buat bisnes tak betul lah, dikatanya kita macam-macam lah kan. So jadi stres, dengan keadaan stres, dengan semangatnya hilang. Ketika itu semangat hilang, keyakinan diri jatuh langsung. Ya Allah, tak boleh nak tidur malam, tak boleh nak tidur malam ketika itu. Dan apa yang JM buat adalah, dan JM bukannya orang yang pandai, yang sekolah pandai, macam anda semua yang sekolah sampai degree, sampai PhD, sampai master, JM tak. JM sekolah biasa-biasa je. Sebab JM keluarga yang susah, yang susah. Ramai adik-adik JM yang tak sekolah habis pun ketika itu. JM anak bongsu. Dan bila JM tengok, ya Allah, aku ni nak buat apa sebenarnya? Aku ni nak buat apa sebenarnya? Dengan sekolah tak pandai, bisnes dah jatuh, duit tak ada masa tu, tak ada duit langsung dah ketika itu, hutangnya banyak. Nak jual pisang goreng ke? Okeylah, pagi aku jual, sebab JM ni orang yang suka masak. Dan walaupun tak ada orang, yelah, JM suka masak. Dan JM fikir, aku nak buat nasi lemak lah pagi nak buat nasi lemak, dan petang boleh buat pisang goreng, mungkin goreng pisang macam tu kan.
Lepas tu bagi JM, ya Allah, sekarang aku baru nak goreng pisang, orang dah datang jumpa aku, mana duit aku? Mana duit aku? Mana duit aku? So kat situ pun tak boleh juga kan? Macam mengganggu mengganggu emosi ketika itu, macam mengganggu emosi. Jadi macam mana ni nak bayar hutang yang beratus ribu ni? Hutang JM bagi tahu hutang ni bukan hutang bank. JM tak hutang bank. Masa ketika itu JM pun tak ada kereta. Kereta pun suami yang tolong bayar. Rumah pun sebab JM alhamdulillah suami sangat-sangat bertanggungjawab Rumah JM tak tahu berapa harga rumah, berapa nak bayar kat bank, bil telefon handphone je JM kena bayar. Bil telefon rumah, internet rumah, bil anak-anak, bil api air memang JM tak pernah pun tahu. Semua suami bertanggungjawab kat situ, suami yang langsaikan. JM tak pernah pun nak ambil tahu kat situ sehinggalah hari ni. So alhamdulillah JM diberi seorang suami yang sangat-sangat bertanggungjawab. Alhamdulillah. Tapi yelah, bila keadaannya ketika itu tahun 2014 diuji dengan kejatuhan dan sebagainya, JM banyak hutang. Tak boleh nak bayar hutang, dan ramai yang datang ke rumah minta hutang, dan JM minta tolong suami untuk bayarkan hutang. Ketika itu kalau suami yang baik macam mana sekalipun, yang bertanggungjawab macam mana sekalipun, tapi bila diminta untuk membayar hutang isteri, stres juga. Bukan stres juga, memang stres lah. Walaupun dia baiknya macam mana, walaupun tanggungjawab dia macam mana dengan kita, bertanggungjawabnya dia, tapi bila diminta bayar bila disuruh minta tolong bayarkan hutang kita, mestilah dia stres sebab dia pun ada komitmen dia kan. Dia pun ada bajet dia. Tapi bila dah bayarkan hutang kita kepada orang lain, mestilah bajet dia lari kat situ. Dia pun pening juga nak fikir kan. Dia manusia biasa kan. So ketika itu, jadi ya Allah, ketika itu memang tak ada bahagianya langsung dalam rumah tangga. Tak ada bahagianya langsung. Dalam rumah tangga ni tak bahagia. Tak bahagia langsung. Jadi apa yang JM buat, JM lakukan adalah JM banyak membaca lah ketika itu. JM banyak membaca buku-buku agama, JM banyak membaca kisah-kisah Rasulullah, JM banyak membaca buku-buku buku fadilat amal, fadilat sedekah. JM banyak membaca ketika itu. Sedangkan JM orang yang tak suka membaca. JM memang orang yang tak suka membaca. Tapi bila Allah bagi ujian tahun 2014, JM berubah untuk menjadi orang yang suka membaca. Sebelum tidur membaca, bangun sebab JM tak nak tengok handphone ketika itu. Handphone tak ada dekat tangan. Sebab nanti ramai orang yang cari nak hutang kan, jadi JM stres. Apa yang JM buat, JM tutup handphone, JM tak pegang handphone, JM banyak membaca. JM banyak membaca fadilat amal, fadilat sedekah, buku-buku Rasulullah, kisah-kisah Rasulullah. Banyak yang JM baca ketika itu. So, jadi bila kita banyak membaca, kita ada ilmu. Yang mana dia kata doa boleh mengubah nasib seseorang. Ketika itu JM ambil point tu. Doa boleh mengubah nasib seseorang. Ya Allah, aku ni tak ada kuasa apa-apa. Ya Allah, aku ni dah lah sekolah tak pandai, duit tak ada, hutangnya banyak. Apa yang aku ada hanyalah doa. Ya Allah, aku kena doa ni, minta kat Engkau sungguh-sungguh ni. Sebenarnya Allah bagi ujian kepada kita. Sebenarnya kita ni leka banyak. Cuba kita tengok balik masa kita sibuk. Sibuk ni, kejap lagi nak COD barang kat sana, sekejap lagi nak jumpa klien A, sekejap lagi nak jumpa klien B. Kita bersolat. Macam JM tak pernah tinggal solat. JM bersolat. Tapi solat kita yang macam mana? Solat yang nak cepat-cepat aja kan? Sebab ni dalam fikiran kita tak khusyuk. Sebab fikirkan, ya Allah, banyaknya kerja aku tak siap lagi ni. Nak jumpa orang ni lah, nak jumpa orang tu lah, nak jumpa orang ni. Nanti kalau aku sampai lambat, nanti orang tu balik dah. Sebab apa? Sebab ketika itu JM tak faham tentang kebergantungan kepada Allah ni. Tentang kebergantungan kepada Allah ni, JM tak faham ketika itu. Yang mana kita rasa macam rezeki kita ni, bergantung rezeki kita ni
atas rezeki, atas daripada manusia yang bagi, kawan-kawan kita yang bagi. So ketika itu JM tak ada, JM tak ada ilmu, ketika itu JM tak ada ilmu. Dan bila lepas solat pula, doa kita dengan Allah ni bagaimana doa kita? Ya Allah, kadang-kadang tak doa pun, sebabnya nak cepat-cepat aje. Kadang-kadang doa juga, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, ya Allah, terima kasih ya Allah atas rezeki yang banyak ni. Okay, bye. Tak ada feeling. Tak ada feeling. Tak ada feeling pun. Tak deep ke dalam. Tak rasa kat dalam. Seolah-olah benda tu kita jadikan sebagai rutin biasa saja. Seolah-olah kita jadikan doa itu habis solat doa je lah. Sebagai rutin biasa. Dia tak feeling. Dia tak menjiwai. Jadi JM belajar kat situ tentang menjiwai doa JM. Menjiwai. Sebab tu kalau you all tengok jiwai auramu, itu adalah satu tagline yang JM dapat daripada apa yang JM lalui. Jiwai auramu. Kenapa kita kena jiwa? Kenapa kita kena menjiwai diri kita? Auramu tu diri kita. Kenapa kita perlu menjiwai diri kita? Sebab kita kena faham. Walaupun kita tak luahkan kepada Allah pun, Allah faham apa yang ada di dalam dada. Tapi ada dalam ayat Al-Quran, JM pun tak ingat surah apa, rasanya surah apa surah apa tak ingat, tapi surah tu 110 kot rasanya, surah Al-Anbiya ke apa, JM tak ingat yang mana yang dia kata apa, dia kata dia tahu, walaupun kita tak luahkan dia tahu, tapi dia suka kepada hambanya yang merayu-rayu, yang merintih-rintih minta kepada Allah. Maksudnya kita ni kena keluarkan juga doa-doa kita. Kita tak boleh doa dalam hati je, tak boleh. Walaupun Allah tahu apa yang ada dekat dalam hati kita ni. Tak boleh nak sangkal. Kita tak boleh sembunyi apa yang kita hendak. Tapi Allah minta kita, minta apa? Minta kita merayu-rayu dekat dia. Minta kita apa? Berdoanya merayu-rayu, merengek-rengek kepada dia. Kat situlah JM dapat jawapan. Yang mana doa perlu dijiwai. Doa perlu ada feelingnya tu. Doa perlu ada feelingnya. Kalau tak ada feeling tu yang tak boleh dapat. Bila berdoa je, ya Allah ya Tuhanku, kayakanlah aku ya Allah. Hari ni aku nak rezeki 1000 ya Allah. Aku nak jualan aku 1000 hari ni ya Allah. Lepas tu hati berkata-kata, dapat ke? Dapat ke? Boleh ke? So bila ada kata-kata yang macam tu, memang tak dapat. Sah tak dapat. Sebab kita dah mula sangka-sangka dah. Sedangkan Allah itu maha kaya. Allah itu maha pemberi. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Tapi kenapa kita masih menyangkal lagi kehebatan dia? Tapi kenapa kita masih lagi tidak yakin akan kekayaan dia, kekuasaan dia. Sedangkan dia boleh kun sahaja nak bagi kita. Tapi disebabkan tak ada feeling, tak ada kejiwaan dalam doa-doa kita mulalah bersangka-sangka. So Allah mengikut sangkaan hambanya. Ketika itu baru JM faham yang mana doa perlu ada jiwa, doa perlu dijiwai, doa perlu menjiwai, kita perlu menjiwai doa kita. Daripada situlah JM belajar yang mana doa boleh mengubah nasib seorang. Ketika itu bila diuji, ya Allah, dan doa bukan hanya atas tika solat sahaja. Kadang-kadang ada yang PM JM, saya ni nak buat tahajud, tapi saya ni tengah uzur lah pula. Dah lah uzur, lepas tu banyak masalah. Dah lah uzur, lepas tu banyak masalah. Tak boleh nak solat. Tak mengapa. Beruntungnya lah kita sebagai seorang wanita yang mana Allah bagi rehat untuk kita. Tapi bila kita buat, maksudnya kita doa, kita buat kebaikan, kita buat doa, kita buat kebaikan dalam masa tu, dalam kita uzur, dalam keadaan uzur, ya Allah, berganda Allah bagi nikmat itu, berganda Allah bagi pahalanya. Macam kita hari ni lah Allah bagi masa Ramadan. Allah bagi kita wanita cuti. Cuti ni, kadang-kadang cuti ni, ya Allah, kadang-kadang 7 hari pun tak habis-habis lagi. Dia sikit kan. Tapi sebenarnya, ya Allah, bersyukurlah. Sebab Allah bagi kita rehat.
Allah bagi kita rehat, tapi bila kita buat baik, istighfar, kita mendoakan orang, kita berzikir, ketika kita dalam uzur tu, Allah bagi gandakan lagi pahalanya. Allahu Akbar. Ya, kita kena faham yang tu, kita kena tahu yang tu, ya. Jadi alhamdulillah, syukur. Ketika itu JM tak ada apa-apa. Ya, JM tak pandai, JM tak ada duit, JM ya Allah semua tak ada ni. Apa yang JM ada adalah doa. Doa boleh mengubah nasib seseorang. Ketika itulah ya JM belajar untuk doa bersungguh-sungguh. Ketika itulah JM mula menjiwai doa JM. Ya, ketika itu. Dan alhamdulillah Allah tak zalim. Ya, Allah tak zalim. Ya, Allah tak zalim. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kasihannya hamba-Ku yang tidak putus-putus berdoa memohon kepada Aku. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya, ketika kita doa kepada Allah, apa yang Allah jawab? Itulah, ya Allah, kesiannya hamba-Ku. Tidak putus-putus dia berdoa kepadaku. Tidak putus-putus dia minta kepadaku, ya Allah. Ya Allah. Aku tak sampai hatilah, tak bagi. Pasti aku bagi katanya. Allahu Akbar. Doa kena menjiwai, Doa perlu dijiwai. Doa perlu ada kesungguhan. Doa perlu bersungguh-sungguh ni untuk berdoa. Jadi ketika itu JM dapat jawapannya. Yang mana doa? Kita perlu doa. Kita perlu doa sebab doa boleh mengubah nasib seseorang. Syukur alhamdulillah. Ya. Doa dah terus berdoa, yakin pasti Allah bagi, yakin pasti Allah bagi. Ketika itu JM kata, ya Allah, Kau nak ambil lah ya Allah. Kau dah ambil bisnes aku. Kau dah ambil bisnes aku. Kau dah ambil semua, ya Allah. Kau ambil lah, ya Allah. Tak apa, ya Allah. Duit tak ada ketika itu. Bisnes tak ada. Staff pun tak ada ketika itu, ya Allah. Tak apa, ya Allah. Aku reda. Tapi satu, Kau jangan ambil, ya Allah, semangat aku. Sebab tanpa semangat, aku tak boleh nak teruskan hidup ni. Tanpa semangat. Datanglah selori macam mana pun produk yang tak perlukan modal untuk aku jual. Tapi jika semangatnya dalam diri tak ada, aku tak boleh lakukan, ya Allah. Aku tak boleh lakukan. Aku perlu ada semangat. Kau tiupkanlah semangat aku, ya Allah. Supaya aku boleh drive ke destinasi seterusnya untuk aku meneruskan kehidupan aku. Ketika itu, ketika itu tahun 2014. Alhamdulillah. Allah bagi penawar melalui mandian garam. Allah bagi penawar melalui mandian garam. Jadi berdoalah kepada Allah. Berdoalah, memohon kepada Allah. Dan kita tak tahu bila masanya Allah nak bagi pada kita. Tapi yakin dan percaya Allah tak zalim. Pasti dia bagi dengan isinya sekali ketika kita berdoa. Dan sahabat-sahabat semua, seperti yang JM cakap tadi, doa ni tak semestinya atas tikas sembahyang. Doa ni tak semestinya bila kita boleh solat je, kita uzur tak boleh berdoa. Tidak. Doalah kat mana sahaja pun, sahabat-sahabat semua. Doalah kat mana sahaja pun. Sama ada kita tengah baring, sama ada kita tengah memandu, sama ada kita tengah masak, sama ada kita tengah duduk. Berdoalah kepada Allah. Berdoalah bersungguh-sungguh kepada Allah. Doa ni tak kira pun kat mana-mana. JM kalau masuk kereta tu, kalau kereta tu boleh bercakap lah hari ni, ataupun JM bila kat rumah ketika itu tahun 2014, ketika itu kalaulah rumah ni ada apa tu kamera, ada kamera, JM boleh tunjuk kepada anda. Yang mana JM doa dengan Allah ni tak kira lah kat mana. Mesti korang kata JM ni gila cakap sorang-sorang. Betul. Mesti korang kata JM ni gila cakap sorang-sorang. Sebab JM always berdoa kepada Allah. Sebab JM tahu hanya Allah yang boleh memakbulkan doa-doa JM. Cuma JM tak tahu bila masanya. Bila masanya. JM tak tahu bila masanya. Tapi JM pasti dan yakin yang mana pasti Allah makbulkan doa-doa JM. Sebab tu doa boleh mengubah nasib seseorang. Betulkan doa anda. Betulkan doa anda. Cara berdoa ni kepada Allah, kena puji-puji Allah dulu. Puji-puji Allah, ya Allah. Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang, ya Allah. Engkau maha berkuasa, ya Allah. Engkaulah yang memiliki segalanya di langit dan juga di bumi, ya Allah. Engkaulah yang maha memakbulkan, ya Allah. Puji-puji dulu.
Puji-puji dulu. Puji Allah, ya Allah. Lepas tu doanya, ya Allah, aku reda ya Allah dengan apa yang kau berikan kepada aku ya Allah. Aku reda ya Allah dengan apa ujian yang kau beri kepada aku ya Allah. Aku terima ya Allah seadanya ya Allah. Aku ikhlas menerima ya Allah. Namun dalam kita ikhlas menerima ujian Allah, dalam kita ikhlas menerima cabaran-cabaran yang Allah bagi kepada kita, kita kena akui yang kita tidak hebat. Kita kena akui yang kita lemah kepada Allah. Kita kena akui yang tu. Dan namun ya Allah, aku hamba-Mu yang lemah ya Allah. Namun ya Allah, aku hamba-Mu yang tidak kuat ya Allah menerima ujian-Mu ya Allah. Kau ringankanlah ujian-ujian kau beri ini ya Allah. Kau makbulkanlah permintaan aku ya Allah. Macam tu. Doa kepada Allah ni kena macam tu. Waalaikumsalam. Doa kepada Allah macam tu. Puji-puji dulu. Merendah diri dengan Allah ni. Yang mana kita tak kuat, kita tak hebat dengan ujian-ujian yang Allah bagi ni. Kena merendah diri ni. Kena merendah diri. Mula-mula kita puji Allah. Lepas tu kita ikhlas menerima cabaran-cabaran daripada Allah. Kita ikhlas menerima ujian-ujian Allah. Namun Allah, aku tak kuat. Kita kena merendahkan diri ni. Yang mana kita hamba. Kita letaknya, kita dalam kedudukan hamba ni. Kita merayu kepada Allah. Merayu kepada Allah. Kita memohon kepada Allah. Itu yang Allah minta. Sebab tu, bila kita sibuk, kita leka untuk berdoa kepada Allah. Kita leka untuk berayu-rayu kepada Allah. Kita leka tu semua. Kita tak buat. Kita leka. Sebab kita sibuk dengan kerja kita. Kita sibuk dengan nak capai target kita. Kita sibuk dengan itu. Kita sibuk dengan ini. Sehingga kan doa yang sangat-sangat penting, doa yang Allah tunggu-tunggu, kita tak sempurnakan. Kita tak buat dengan sempurnanya. Allahu Akbar. Itu yang JM buat. Itu yang JM buat. Sebab tu doa boleh mengubah nasib seseorang. Bersungguhlah anda ketika berdoa. Bersungguh-sungguh minta dengan Allah. Bersungguh-sungguh menjiwai doa kita. Bersungguh-sungguh. So, lepas tu apa yang JM buat? Apa yang JM buat lepas tu adalah mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain. Macam mana nak doakan orang lain? JM kadang-kadang bila JM keluar kan, JM nampaklah makcik-makcik yang jual pisang goreng ke, JM nampaklah makcik-makcik yang jual dekat tepi jalan, jual nasi lemak kan. Ya Allah, JM tadah tangan. JM tadah tangan. Sebab ketika itu JM tak ada duit pun. JM tak ada duit, JM tak ada bisnes. Apa yang aku nak buat pun aku tak tahu ni. Blank. Tak tahu. Tak tahu, blank sangat ni. Tak tahu macam mana nak mulakan. Tapi bila JM banyak membaca dan terus membaca, sebenarnya mendoakan orang lain, Allah akan bagi doa yang sama buat kita. Ya Allah, senangnya nak dapat doa daripada Allah ni. Dengan hanya mendoakan yang baik-baik kepada orang lain, doa yang sama Allah bagi kepada kita. JM pegang yang tu. Keluar nampak orang doakan. Keluar nampak orang doakan. Keluar nampak motor laju sikit. Dulu kalau nampak motor laju sikit, itu nanti sekejap lagi tu boom lah kat depan. Berdentum lah kat depan. Tu kan kita kan. Tapi JM ubah doa. JM ubah, ya Allah ya Tuhanku, kau selamatkanlah dia ya Allah. Ubah. Kita kena ubah. Kalau dulu asyik nak kritik aja, nak nampak kesalahan orang je, kita ubah sekarang. Kita ubah dengan mendoakan orang lain. Sebab apa? Sebab bila kita doa yang tak bagus, sebab Allah kata, bila engkau doa, aku akan bagi doa yang sama. Tapi bila kita doakan yang tak bagus kepada orang, doa yang tak bagus akan pergi kepada kita. Kat situlah JM belajar. Kat situlah JM belajar. Okey? Kat situlah JM belajar untuk mendoakan orang lain. Doakan, ya Allah, semoga makcik ni cepat habis jualannya, ya Allah. Semoga makcik ni cepat balik, ya Allah. Semoga makcik ni cepat rehat, ya Allah. Semoga makcik ni berlimpah ruah rezekinya, ya Allah.
Sebab tu JM pernah share kepada anda tentang JM suka follow Datuk Wida. JM suka follow Datuk Alif Syukri. Diorang tu memang gila-gila. Memang gila-gila. Orang yang berjaya, dia buat sesuatu yang orang lain tak buat. Dan kita tak tahu amalan dia, apa yang dia buat sehingga kan Allah bagi banyak dan banyak dan banyak. Ketika itu bila JM tahu, bila JM banyak membaca, bila JM tahu mendoakan, mendoakan orang lain, Allah akan bagi doa yang sama buat kita. Ya Allah, hai. Ketika itu JM bila nampak Datuk Wida tu, walaupun orang kata Datuk Wida tu terkedik-gedik lah, riak lah, sombong lah, whatever lah, tapi JM tetap mendoakan, ya Allah, ya Tuhanku, banyaknya duit Datuk Wida ni, ya Allah, rezekinya melimpah ruah, ya Allah. Ya Allah, kau kayakanlah dia lagi, ya Allah. Kau limpah ruahkanlah dia lagi, ya Allah. Macam tu, supaya Allah akan apa? Akan dengar. Kita tak tahu doa mana yang Allah angkat dan makbulkan. Malaikat ambil. Kita tak tahu doa mana yang malaikat angkat dan makbulkan ni. Kita tak tahu tau. Yang malaikat angkat dan Allah makbulkan ni kita tak tahu. Doakan Datuk Wida. Doakan lagi kaya, lagi kaya, lagi kaya. Ketika itu JM tak ada apa-apa. Aura rezeki pun tak ada ketika itu. Allah uji ketika itu tahun 2014, tak ada apa-apa. Tak ada duit, tak ada perniagaan, kawan-kawan lari, kawan-kawan tak nak kawan dengan kita. Ya Allah, sebab apa? Sebab takut bila kawan nanti dengan kita yang tak ada duit ni, nanti kita nak pinjam duit dia. Nak beli susu anak, nak beli pampers anak ni, takut. Sebab tu kawan-kawan menjauh. Tak apa, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doakan orang lain. Doakan orang lain. Doakan orang lain. Pastinya Allah bagi doa yang sama buat kita, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Okey, seterusnya bila kita dah doakan orang lain, okey, Allah akan bagi kita doa yang sama buat kita. So alhamdulillah, Allah ketika itu tahun 2015 Allah bagi perniagaan aura rezeki. JM mengusahakan produk garam sebab melalui doa-doa JM, doa-doa JM dan juga doa-doa sahabat-sahabat semua mungkin ketika itu, dan melalui JM mendoakan orang lain ketika itu, Allah bagi. Sebab apa? Sebab doa ni bila kita desperate ni, bila Allah uji kita, barulah kita bersungguh-sungguh nak berdoa. Tapi bila bila Allah tak uji kita, bagaimana doa kita? Kita sendiri yang tahu. Tak payah JM bagi tahu. Kita sendiri yang tahu. Tapi bila kita dalam keadaan yang Allah menguji ketika itu, memang doa kita bersungguh-sungguh minta dengan Allah. Itulah doa yang paling bersungguh-sungguh. Itulah doa yang paling bersungguh-sungguh kepada Allah. Ya, ingat yang tu. Jadi terimalah ujian Allah itu sebagai satu peningkatan level rasa, level kematangan, level kesabaran untuk kita, dalam meneraju, dalam menerusi kehidupan kita yang seterusnya, insya-Allah. Okey, dan selepas itu bila JM mula niatkan, ya Allah, aku nak buat garam, ya Allah, sebab ramai lagi orang yang macam aku, resah, gelisah, gundah gulana, semangat hilang, keyakinan diri tak ada ketika itu. Allah datangkan ilham untuk JM mengusahakan produk garam ni, sebab masa tu Allah bagi penawar untuk JM pulihkan semangat diri melalui garam bukit ini, garam mandian ni. Jadi JM niatkan, ya Allah, aku nak buat garam, ya Allah, sebab ramai lagi orang yang dekat luar sana, ya Allah, macam aku juga, banyak hutang, resah, gelisah, bimbang, hilang keyakinan diri, hilang semangat diri. Aku nak buat garam, ya Allah. Aku nak bantu dia orang, ya Allah. Aku nak bantu dia orang, ya Allah. Ketika itu, dalam masa 6 bulan JM mula menyebarkan produk aura rezeki ni, melebihi 1 juta JM dapat. Bagaimana boleh dapat 1 juta? Of course lah. Dalam satu hari tu JM angkat garam ni lebih 600 kilo sehingga 1500 kilo sehari dengan tulang 4 kerat. Masa tu suami tak tolong, anak-anak sekolah tak ada siapa yang tolong. Hanya sendiri, buat sendiri. Pergi COD sendiri, balut sendiri, angkat sendiri. Jumpa klien, jumpa ejen sendiri, jumpa customer sendiri. Semua buat sendiri. Semua buat sendiri. Itu usaha. Sebab Allah melihat apa yang kita usaha. Allah bagi ni, Allah nak bagi
JM dapat cecah lebih 1 juta dan dalam masa setahun berjuta-juta JM dapat. Banyak sangat duit yang masuk dalam bank. Banyak sangat duit yang masuk dalam bank. Bagaimana JM buat? Okey. JM dah lah, yelah, walaupun dah bisnes lama, tapi kan JM cakap walaupun dah bisnes lama 18 tahun, bukan tiket untuk kata kita hebat. Kita pun tak tahu lagi. Kita jahil ilmu lagi ni. Macam mana nak buat? Kita langgar je tembok. Langgar tembok sakit, buat lagi. Langgar tembok jatuh, bangun, buat lagi. Itu JM lah, itu JM. So, doa juga senjatanya. Setiap kali orang yang beli ni, ya Allah, doa sungguh-sungguh. Ya Allah, ya Tuhanku, orang ni beli produk aku, ya Allah, mesti ada sebabnya dia beli, ya Allah. Pasti ada sebabnya, ya Allah, dia beli. Kalau tak, dia tak beli, ya Allah. Kalau tak, dia tak beli. Pasti ada sebabnya dia beli. Jadi, kau berilah manfaatnya produk aku ni, ya Allah, kepada dirinya, ya Allah. Bagi dia rasa, ya Allah. Kau izinkanlah dia rasa melalui produk aku, ya Allah. Bila dia mandi, dia rasa segar. Bila dia mandi, dia rasa sehat. Bila dia mandi, dia rasa bersemangat. Bila dia mandi, hatinya tenang, ya Allah. Melalui asbabnya produk aku, ya Allah. Kau makbulkanlah niat dan hajatnya, ya Allah. Aku pasti, ya Allah, orang yang beli produk aku ni, ya Allah, pasti ada niat dan hajatnya. Kau makbulkan, ya Allah. Doakan customer kita ni. Doakan customer kita supaya dapat manfaatnya daripada produk kita. Itu sahaja senjata yang JM ada. Itu sahaja senjata orang Muslim, orang Islam. Itu sahaja senjatanya. Doakan, doakan, doakan. Doakan customer kita. Doakan semua orang. Doakan semua. Jaga hubungan dengan Allah. Jaga hubungan dengan adik-beradik. Jaga hubungan dengan kawan-kawan. Selalu doakan. Buat baik, buat baik, buat baik. Buat baik, buat baik. Walaupun kadang-kadang bila kita buat baik, lemparnya juga jahat ni untuk kita tak apa. Sebab benda tu semua adalah, ujian-ujian tu semua adalah untuk meningkatkan level rasa kepada kita, level kematangan kepada kita, level kesabaran kepada kita. Jadi tak apa. Orang tak suka kita tak apa. Orang dengki dengan kita tak apa. Orang tikam belakang kita tak apa. Tak apa. Semuanya tak apa. Memanglah kita marah. Betul kita marah bila orang tikam belakang kita, bila orang tiru produk kita, bila orang mengata kita, bila semua. Of course lah, kita manusia biasa, kita bukan malaikat, kita marah. Tapi bila kita dah ada ilmu, kita boleh kawal kemarahan itu. Kita boleh ikhlas menerima apa yang orang kata dekat kita. Sebab kita dah belajar tadi. Dah belajar mendoakan. Kita doakan buat baik. Doakan buat baik. InsyaAllah. Okey, jadi JM pun sebenarnya JM pukul 12 dah nak kena keluar dah. JM ada appointment sebab pukul 12. Jadi itu sahaja perkongsian untuk JM. Kita jumpa nanti hari Isnin. Ada banyak lagi tajuk yang JM akan kupaskan melalui pengalaman JM sendiri. Sekali lagi terima kasih kepada anda semua yang berada dekat TikTok, dekat IG. Terima kasih semua yang bersama dengan JM. JM sangat-sangat menghargai anda. JM sentiasa ada doa untuk anda semua, walaupun kita tak kenal, walaupun kita tak jauh, walaupun kita tak bersua muka. Tapi kita kena saling mendoakan. Kita kena ada rasa kasih sayang itu. Dan terima kasih kepada yang baru berkenalan dengan JM. Okey, saya JM Miswan, pengasas produk Aura Rezeki. Hari ini bukan nak cerita pasal siapa hebat, siapa bagus, bukan nak cerita pasal produk hebat ke apa ke, tidak. Hari ini bercerita tentang doa boleh mengubah nasib seseorang. So jadi terima kasih, salam perkenalan buat warga TikTok, warga IG dan juga warga Facebook yang bersama dengan JM. Okey, boleh follow JM di Facebook JM personal, JM Miswan, di IG juga JM Miswan, di TikTok juga JM Miswan. Okey, boleh dan JM juga ada ramai ejen-ejen. Jika anda nak dapatkan produk Aura Rezeki, nak merasa apa yang JM rasa hari ini, asbabnya bukan disebabkan mandi garam ni kita tenang, bukan disebabkan mandi garam ni kita bersemangat, bukan. Asbabnya melalui saintifiknya daripada garam ni ada lebih 84 jenis mineral, dia boleh membangkit semangat diri kita. Boleh membangkit semangat diri kita. Jadi cubalah. Kita ada ramai lagi ejen-ejen yang anda boleh PM terus. Dan
bagi anda yang nak jadi ejen Aura Rezeki, okey, kita sekarang daftar ejen untuk Aura Rezeki ni hanya RM350 saja, bermula 15 hari bulan hingga 30 hari bulan 6. Dan apa yang anda dapat bila anda daftar sebagai ejen, JM akan bagi satu tiket percuma, harganya RM350. Bukan JM yang jadi speaker, JM ambil speaker luar yang mana speaker itu berpengalaman dalam dunia perniagaan melebihi 30 tahun dalam bidang retail, bidang jualan dan juga motivator. Ya, harga dia satu seat tu seminar sehari. Okey, pada hari Sabtu 3 hari bulan 7, JM bagi percuma sekiranya anda mendaftar sebagai ejen Aura Rezeki. So, bukan itu sahaja, bukan itu saja yang anda dapat. Anda boleh dapat reward. Okey, reward 2021 yang Aura Rezeki sediakan antaranya adalah emas 916 dan juga wang tunai RM20,000, RM10,000, RM8,000. So, banyak lagi yang kami sediakan. Bukan JM saja yang sediakan. Leader-leader you all juga menyediakan hadiah-hadiah untuk anda semua. Jadi okey, JM nak bagi pemenang share terbanyak pada semalam adalah Nurin Alia. Nanti boleh PM untuk tebus wang tunai sebanyak RM50 Jadi share terbanyak semalam Nurin Alia. Jadi okey, terima kasih kepada anda semua. JM minta maaf, ampun dan maaf. JM halalkan apa yang JM kongsikan ini untuk anda sebar-sebarkan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Okey, jumpa lagi hari Isnin nanti pada waktu yang sama jam 11 hingga 12 tengah hari dengan tajuk yang berbeza. Okey, jumpa lagi semua. Assalamualaikum.